Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah para pelajar yang sesi ni sesi yang singkat, hanya dalam lebih kurang 20 minit sebelum nanti kita sambung balik pada jam 10.45 insya-Allah. Maka pada sesi kali ini kita telah tiba pada muka surat 501 pada bab yang kelima, di mana pada bab yang kelima Imam Tirmizi membawa berkenaan tentang galakan untuk berwasiat. Kita kadang-kala bila kita membuat persediaan untuk kematian, antara perkara yang penting adalah berwasiat. Bukan sekadar tentang harta, tetapi juga tentang hutang, tentang pesanan dan sesuatu nasihat yang ingin ditinggalkan. Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, berkata Daud Az-Zahiri biwujubi kitabatil wasiyah, beliau kata wajib untuk tulis wasiat. Dan sementara itu seluruh para ulama mengatakan ianya adalah sunat. Wasabata, dan sabit daripada sebahagian daripada ulama yang terdahulu, annahum kanu yada'una wasayahum, mereka tulis wasiat dan mereka letakkan wasiat di bawah di bawah bantal di mana diletakkan kepala mereka sewaktu tidur. Maka penting ada wasiat. Kadang-kala waris kita tak tahu siapa yang kita hutang, siapa yang pada waktu itu kita patut bayar. Mereka tak tahu, dan kematian pula datang pada waktu itu dalam keadaan mengejut. Maka sebab itu penting untuk kita ada wasiat dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka bab yang ke-5 ini menerangkan berkenaan tentang pentingnya untuk mempunyai wasiat. Sebentar. Penting untuk mempunyai wasiat. Maka disebutkan pada hadis yang ke-962, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abdullah bin Numair qala hadatsana Ubaidullah bin Umar an-Nafi' an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma haqqum ri'im muslimin yabitu, tidaklah ada hak untuk seorang Islam bermalam 2 malam berturut-turut, walahu, dalam keadaan untuknya, waw itu waw haliyah, dalam keadaan untuknya, syai'un, ada sesuatu, yusifi, yang sepatutnya dia berwasiat tentang perkara tersebut. Maka tak boleh kalaulah 2 malam tidur dan pada waktu itu tak ada wasiat. Mesti kan ada wasiat. Apa wasiat yang kita nak tulis? Bayangkan kalaulah contohnya kejap lagi sejam kita nak mati. Lagi sejam. Apa kita nak beritahu pada keluarga kita? Dan itulah yang kita tulis. Daripada sudut mungkin pada waktu itu nasihat, mungkin hutang-hutang yang minta kita tolong, mungkin pada waktu itu minta mereka uruskan kita punya puasa yang belum selesai, haji mungkin dan sebagainya. Maka perlu untuk ada wasiat. Sabda Nabi, tidak sepatutnya bagi seorang Islam bermalam selama 2 malam, kecuali pada waktu itu dia mesti ada wasiat yang dia telah pesan di dalam wasiatnya. Illa, kecuali, sabda Nabi, wa wasiyatuhu, wasiatnya maktubah, mestilah tersedia indahu, di sisinya. Kenapa kata para ulama? Li'annahu la yadri, kerana dia tidak tahu bilakah kematian akan datang kepadanya. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abi Aufa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-6 berkenaan tentang kalaulah kita nak mewasiatkan harta, maka pada waktu itu berapakah kadar wasiat yang boleh? Berapakah kadar wasiat yang pada waktu itu boleh untuk kita wasiatkan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Berapakah kadar wasiat yang boleh? Maka di sini disebut babu majaa, bab pada hadis yang telah datang fil wasiyah berkenaan tentang wasiat. Oh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya punya internet warna apa? Tengok. Hijau ke merah? Ha? Kuning. Ada masalah pada line saya. Panggil Kak Safi. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warna apa sekarang? Apa dia? Panggil Kak Safi sekejap Cepat sikit. Okey. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Okey. Saya minta maaf, line saya tak berapa elok. Tolong panggil Kak Safi. Okey. Babu majaa, bab yang keenam, bab pada hadis yang telah datang fil wasiyah berkenaan tentang wasiat bisulus dengan 2/3, war rubu' dengan 1/3, war rubu' dan 1/4. Sebenarnya pada waktu itu maksimum yang boleh wasiat ketika mana dah hampir kepada kematian hanyalah pada waktu itu sebanyak 1/3 sahaja. Wabi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarir an Atha ibn Sa'ib an Abi Abdurrahman Sulami an Sa'd bin Malik. Lihat kepada Arafah pada baris yang kedua daripada bawah, Sa'ad bin Malik dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang sama. Maka daripada Sa'ad bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah datang menziarahi aku Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana maridun, dalam keadaan pada waktu itu aku sakit. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ausaita, adakah engkau telah melakukan wasiat? Ausaita, adakah engkau telah melakukan wasiat? Maka aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, bikam, berapa banyak kadar yang engkau wasiat? Qultu, maka aku menjawab, bimali kullihi, dengan hartaku keseluruhannya pada jalan Allah. Maka Nabi bersabda, fama tarakta liwaladika, lalu apa yang engkau nak tinggalkan untuk anak-anak kamu? Maka berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, hum aghniya, wahai Rasulullah, mereka kaya, bi khairin, dengan kebaikan. Mereka adalah orang yang pada waktu itu kaya, ya Allah, dan pada waktu itu mereka berada di dalam kebaikan. Maka Nabi bersabda, walaupun begitu, ausi, pada waktu itu sabda Nabi, ausi, berwasiatlah cukup dengan 1/10. Mula-mula je nak bagi semua, Nabi kata 1/10 cukup. Maka pada waktu itu, famaziltu unaqisuh, berterusan aku menganggap sedikit apa yang Nabi SAW cadangkan, sehingga akhirnya baginda bersabda, ausi bisulus, berwasiatlah dengan 1/3, dan sebenarnya 1/3 pun pada waktu itu adalah kabir, adalah banyak. Lihat famaziltu unaqisuh, Arafah pada baris yang kedua daripada bawah. Dalam ungkapan famaziltu unaqisuh ada dua makna. Yang pertama maksudnya adalah kuntu a'uddu, adalah aku mengira apa yang dicadangkan oleh Nabi SAW sangat sedikit. Maka Nabi kata 1/10. Aku kata sikit sangat wahai Rasulullah. Maka Nabi naikkan, Nabi SAW naikkan. Ini makna yang pertama. Ataupun makna yang kedua adalah inni ausaitu bikullil mal, bila pada mulanya aku nak berwasiat dengan seluruh harta, maka Nabi SAW telah larang, maka aku mula untuk mengurangkan, fa'akhadtu ankusuhu syai'an fa syai'an, aku mula mengurangkan sedikit demi sedikit. Maka pada waktu itu Nabi kata banyak sangat ni. Maka pada waktu itu aku berkata, kalau tak boleh seluruh 2/3 wahai Rasulullah, maka Nabi kata banyak. Kalau tak boleh 2/3, separuh, Nabi kata masih banyak. Kalau tak boleh separuh, maka pada waktu itu 1/3, Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada waktu itu mengurangkan. Maka itu ada dua maksud yang ada pada famaziltu unaqisuh. Maka akhir sekali Nabi SAW pada waktu itu pesan dia untuk hanya membayar, untuk hanya berwasiat kadar 1/3.
Berkata Abu Abdurrahman, fanahnu nastahibbu, maka adalah kami suka ayyan kussa, untuk mengurangkan daripada sulus, daripada 1/3. Sebab walaupun Nabi izinkan untuk berwasiat 1/3, namun Nabi masih menyebut 1/3 pada waktu itu banyak. Nabi kata wasulusu kabir ataupun kasir, 1/3 banyak untuk wasiat. Maka sebab itu kata para ulama, walaupun Nabi kata boleh 1/3, afdalnya bila berwasiat kurangkan daripada 1/3. Disebabkan sabdaan Nabi SAW, wathuluthu kabir. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas, berkata Imam Tirmizi, hadis Sa'ad bin Malik ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Nabi SAW pada waktu itu perkataan yang dua. Satu riwayat menyebut kabir, 1/3 itu besar, dan ada riwayat menyebut kathir pada waktu itu dengan terjemahan banyak. Dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, la yarawna an yusiya ar-rajul bi akthara min ath-thuluth, mereka berpandangan tidak boleh untuk seseorang itu berwasiat lebih daripada 1/3. Wa yastahibun, dan mereka menyukai agar dikurangkan daripada 1/3. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, kanu adalah para ulama, yastahibun menyukai fil wasiyati, di dalam wasiat kurang daripada 1/3. Contoh, al-khumus 1/5, dunar rubu' kurang daripada 1/4, ataupun wasiat 1/4 kurang daripada 1/3. Waman awsa, namun kalaulah seseorang itu berwasiat dengan 1/3, falam yatruk syai'a, dan tidak meninggalkan sesuatu apa pun yang 1/3 bahagian harta dia semua diwasiatkan, maka pada waktu itu tidak ada masalah. Namun wala yajuzu, tidak boleh baginya untuk berwasiat lebih daripada 1/3. Yang boleh maksimum hanyalah 1/3 sahaja yang dia boleh wasiatkan. Bab yang ke-7, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fi talqinil marid, pada menalkinkan orang yang sakit ketika mana saat kematian dan mendoakan untuknya. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, kata para ulama at-talqin mustahab, sunnah untuk menalkinkan lil muhtadar, orang yang berada dalam sakaratul maut. Maka yaqra'u indahu wa la yu'mar, maka sekadar bacakan kalimah la ilaha illallah di telinganya, tapi jangan suruh dia baca, sebab dia sedang sakit dengan sakaratul maut. Fayahtamilu, maka pada waktu itu antara caranya adalah pada waktu fayahtamilu, maka khawatir kalau kita paksa dia, maka dia akan bercakap dengan percakapan yang tidak digalakkan oleh syariah. Wa qala al-fuqaha, maka telah berkata para fuqaha, innal mustahdar, sesungguhnya orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut, lau takallama, kalaulah bercakap dengan sesuatu kalimah kufur saat sakaratul maut, maka tidak diambil kira dan tidak dijatuhkan hukum pada kata-katanya, sebab dia tengah sakit sangat. Wa talqin akhar, dan ada talqin yang kedua, iaitu selepas dikebumikan. Maka ini adalah sahih seperti mana yang diriwayatkan oleh hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamnya, dan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, dan juga pendapat-pendapat yang lain. Riwayat 964, wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf al-Basri qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal an Umarah bin Ghaziyah an Yahya bin Umarah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah kepada mayat-mayat kamu ataupun dalam kurungan orang yang hampir mati daripada kalangan kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Sebab itu lihat kepada Sahara, aidzakiru man hadarahul maut, ingatkanlah kepada orang yang telah hampir kematiannya dengan la ilaha illallah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Ummu Salamah, Aisyah, Jabir bin Abdullah, Su'da al-Murriyah, dan beliau adalah isteri kepada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Sa'id adalah hadis gharib hasan sahih. Riwayat 965. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala tana Abu Muawiyah an al-Amash an Syaqiq an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, idza hadartumul marid, apabila kamu hadir di sisi orang yang sakit, awil mayyit, ataupun jenazah, faqulu khaira, maka bercakaplah hanya perkara yang baik.
kerana sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Qalat, maka berkata pada waktu itu Ummu Salamah radhiyallahu anha, falamma mata Abu Salamah, bila telah meninggal dunia suami beliau Abu Salamah, aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai utusan Allah, inna Aba Salamah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Qala, maka sabda Nabi, faquli, maka ucapkanlah doa, Allahumma ghfirli walah, ya Allah ampunilah daku dan beliau, wa aqibni minhu uqba hasanah, dan gantikanlah untukku daripadanya akan gantian yang baik. Qalat, maka berkatalah Ummu Salamah, maka aku telah berkata doa tersebut. Fakultu, gariskan bawahnya, ay hadzal doa, fa'aqabani, maka Allah telah menggantikan daripada Abu Salamah seorang yang lebih baik daripadanya, dan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Tirmizi, nama perawi Syakik, beliau adalah Syakik bin Salamah Abu Wa'il al-Asadi. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ummu Salamah adalah hadis hasan sahih, wa qad kana yustahabbu, dan adalah disunatkan untuk mentalkinkan orang yang sedang sakit ketika mana saat hampir kematian dengan ucapan la ilaha illallah. Talkinkan dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Imam Tirmizi rahimahullah, dan telah berkata sebahagian ahli ilmu, idza qala, apabila orang yang sakit tadi, orang yang sakarat tadi, dia telah ucap la ilaha illallah marrah sekali, maka pada waktu itu kalaulah sekali dia ucap la ilaha illallah, kata Imam Tirmizi, maka pada waktu itu fama lam yatakallam ba'da zalik, jangan lagi suruh dia ucap banyak kali, sekali dia dah cukup, sekali sahaja dah cukup. Fala yanbaghi, maka tidak sepatutnya untuk berterusan mentalkin, wala yukthar, dan jangan memperbanyakkan talqin di sisinya pada keadaan seperti ini. Waruya, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak, annahu lamma hadaratul wafah, ketika mana Abdullah bin Mubarak berada dalam sakaratul maut, maka ada seorang lelaki yang berterusan mentalkinkan la ilaha illallah kepadanya, wa akthara, dan begitu banyak mentalkinkan. Ada sebahagian orang begini, semangatnya, tetapi pada waktu itu salah tempatnya. Jenazah tu tengah sakit, maka kalaulah pada waktu itu dia dah cakap sekali cukup, jangan berterusan untuk talqin. Maka lelaki ni banyak pada waktu tu dia suruh cakap la ilaha illallah, berterusan cakap. Maka berkatalah Abdullah bin Mubarak, idza qultu marrah, kalaulah aku dah cakap sekali, maka aku akan berada di atas kalimah tersebut selagi mana aku tak cakap benda lain, dan aku akan mendapat seperti mana yang Nabi sabdakan, orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti akan masuk syurga. Wa innama ma'na, dan ada pun sesungguhnya ucapan Abdullah pada waktu itu beliau ingin maksudkan apa yang Nabi SAW sabdakan, man kana akhiru qawlihi, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka pasti akan masuk syurga. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.